Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, amma ba'd. Kita tengok pada muka surat 211. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Bab yang ke-58, Bab ma jaa fi ar-rajuli yusalli wa ma'ahu ar-rijalu wan nisa. Bab yang telah datang ia pada seorang yang sembahyang berjemaah dan sertanya beberapa orang lelaki dan beberapa orang perempuan. Satu orang sembahyang, maknanya dia sembahyang berjemaah, di belakang dia ada makmum, ada lelaki, ada perempuan. Macam mana cara nak susun? Macam mana cara nak sembahyang? Diriwayatkan an Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa'akala minhu ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita terus pada di bawah tadi kita. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah di dalam bab ini didatangkan oleh At-Tirmidzi, hadisnya akan jadi dalil bagi sembahyang serta beberapa lelaki dan perempuan, yakni rupa pendiriannya, nak diri tak mana. Tetapi pada hadis yang didatangkannya itu telah dikeluarkan oleh ulama beberapa hukum dan masalah. Dengan kerana itu kita terangkan masalah-masalahnya daripada awal hadis hingga akhirnya. Masalah yang ke-231, memperkenankan panggilan kenduri. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dengan hadis awalnya, Nabi memperkenankan jemputan kenduri. Demikian bunyinya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawasanya nenek perempuannya yang bernama Mulaikah menjemput ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana makanan yang diperbuatnya bagi menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita itu seorang yang sangat baik perangainya. Tiadalah sekali-kali dielakkannya daripada panggilan dan hajat seseorang akan dia. Manakala Mulaikah itu menjemput dia, maka ia pun lalu pergi dan masuk ke rumah Mulaikah itu. Dan Mulaikah pun, Mulaikah ni makcik pada Anas bin Malik, bukan makcik, nenek perempuan. Maka ia pun lalu pergi dan masuk ke rumah Mulaikah itu. Dan Mulaikah, maksudnya bukan Nabi Jabi, Nabi Ibu Pi, ada orang-orang lain pun ada lah rumah tu, kenduri. Dan Mulaikah pun mengangkat ia akan makanan yang diperbuatkannya kerana menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Fa'akala minhu, Nabi pun makan. Manakala tiba hidangan itu di hadapan Rasulullah, maka memakan ia daripadanya. Nabi pun makan. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan pada sepotong hadis ini, sampai takat tu, sampai takat sepotong hadis, bukan sampai semua hadis, ambil takat tu dulu.
dalil atas tuntut memperkenankan jemput orang. Maksudnya orang panggil kita pergi makan kenduri, kita pergi makan kenduri, sekiranya tidak ada sebarang keuzuran, tak dibenarkan kita elak. Panggil makan kenduri, hukum dia satu tuntutan yang sunat, yang baik, yang digalakkan. Lebih-lebih lagi kalau kita panggil tuan-tuan guru, para alim ulama, ajak mai ke rumah kita. Ulama ni dia ajak kita supaya kita menjaga satu adab, lebih-lebih lagi guru kita. Jemput mai. Kalau manusia lain kita boleh jemput mai rumah kita, kenapa tidak kita jemput guru kita yang mengajar kita? Ataupun kita jemput mana-mana para alim ulama hadir ke rumah kita, buat makan, tak banyak pun sikit, supaya barakah. Sebab orang-orang alim mai ke rumah kita, kita jemput, member kita jemput, kawan kita jemput, semua orang kita jemput, guru tak jemput. Siap buat kenduri lagi, tu guru tak jemput. Tak boleh. Tu guru kami leceh, dia main nanti pancung ni. Pancung lah kalau hang buat benda salah. Ada satu member kita ni sudah buat kenduri, kahwin. Baik. Bagus. Infak bagus, semua bagus, kenal baik semua. Dia kahwin, dia tak berani bagi. Saya pun tak pergi. Satu hari, member lain kita, kawan kita kahwin, nampak dia ni mai, bawa bini. Saya kata, dia ni bawa bini. Siapa tahu perempuan tu? Bini dia, Ustaz, dia kahwin mau ni tak bagi. Tak bagi. Bagi apa Ustaz? Saya tengok video dia kahwin. Allah, macam Hollywood, Bollywood. Dia menari-menari semua dalam dia punya majlis kenduri ni. Siap buka lagu Hindustan, nari-menari, bini mau pakai macam Hindustan mau. Memanglah dia tak panggil. Dia tahu awal-awal sebelum aku kena pancung, aku jadi panggil Ustaz. Ustaz mana dia tak panggil? Dia kawan dengan Ustaz mana dia tak panggil? Ada seorang Ustaz yang dia panggil, pasal dia tahu Ustaz tu takkan tegur. Ustaz tu member dia juga. Dia panggil Ustaz tu. Lain dia tak berani panggil. Macam mana? Mengaji tapi tak beramal. Mengaji tapi tak beramal. Orang lain pun kahwin kau, bukan sekali lebih daripada 3-4 kali kahwin tu ya. Sekali pun tak buat sanding, sekali pun tak pernah buat menari-menari apa nama Bollywood, Hollywood, Playwood, Hollywood, apa bala tak ada. Kan? Sekali kahwin dia buat gila-gila, dia buat grand-grand di hotel mana ke apa. Baby lah. Orang tak panggil kita, alhamdulillah. Pasal apa? Tak ada satu kewajipan untuk pergi tambahan, untuk pergi rumah dia, untuk pergi kenduri dia. Tapi adab sebagai seorang murid, lebih-lebih lagi perkara penting dalam hidup. Hang buat kenduri, hang bagi anak hang kahwin, hang tak abang ke sepatah pada hang yang guru. Hang tak pernah panggil. Adab sebagai seorang manusia, kita ada mak dan bapa. Dan kita ada guru yang kita mengaji. Berapa kali saya habaq, kalau mak dan bapa kita hormat level ni, maka guru ada atas daripada mak dan bapa. Sekiranya perkara-perkara penting dalam hidup, kita disarankan untuk meminta pandangan daripada guru-guru kita, para alim ulama. Lebih-lebih lagi bagi orang yang ada guru mursyid. Guru mursyid ni dia tak boleh ramai. Dia satu orang, hidup dia kena ada satu. Maka segala permasalahan guru ni lah. Macam mana guru ni dia akan kenal kita luar dalam. Dan kita ada masalah, kita luah dekat dia, kita kena dengar dia cakap. Guru mursyid ni panjang cerita lah, dia punya kriteria dia dan sebagainya. Maka kalau dah ada guru, macam mana hang boleh? Anak bawa kenduri, anak hang tak panggil lah. Hang tak pernah tanya, Assalamualaikum untuk guru anak saya nak kahwin ni dengan tunang apa. Tak ada sepatah tanya ke, minta pandangan ke apa. Semua buat sendiri. Boleh buat sendiri. Terpulang. Takkan bertunang tak abang, tak apa, tak anak kahwin punya baik kamcing macam ni, anak kahwin tak abang. Kita tak kisah. Saya pula lagi suka kalau orang tak panggil. Pasal apa? Saya kerja berlambak. Jadi kita tak payah pergi ke tempat bila orang tak panggil. Tapi sebagai murid, ni tanggungjawab masing-masing. Di zaman Nabi, para sahabat paling-paling koman sekali seumur hidup Nabi kena mai rumah dia. Bahkan Nabi punya perangai, kalau dia pergi ke rumah, dia akan cari tak mana tempat semayang, sediakan tempat semayang, tang sini semayang, tang sini makan,
tang sini baca doa, maka Nabi dia nak barakah Allah bagi. Tuan rumah tu panggil Nabi sebab dia nak keberkatan dalam rumah dia, di tempat ada Nabi. Dah Nabi tak ada, panggillah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para Nabi. Panggillah para pewaris Nabi ni. Boleh pula dia boleh kata apa? Tak boleh kalau Tok Guru aku main sekali dia marah, dia pancung aku buat macam ni. Allah, bukan dia nak ambil pedang potong kepala pun. Sekurang-kurangnya dia tengok dia kata, apa yang bila nak berubah apa begitu ya. Takkan dia nak boleh tutup majlis tu. Paling-paling tidak dia tengok buat benda kemungkaran, dia angkat kaki belah. Itu ya. Sepatutnya buat kenuri pun ada kriteria dia macam mana nak buat kenuri. Tapi nak buat macam mana? Ada manusia mengaji boleh beramal, ada manusia mengaji tapi tak boleh nak buat amal. Tak boleh nak buat amal. Nak buat macam mana? Kerja Tuhan. Dia sendiri pilih. Tok Kenali, sejarah. Selalu Tok Guru saya akan cerita Tok Kenali. Saya tak sempat jumpa Tok Kenali. Tok Kenali mati awal lagi. Saya ingat tahun 70-an, kali 60-an, 50-an, Allahuakbar. Mati awal lagi. Ingat tarikh dia mati? Tak ingat. Tapi lama lah. Ingat 60-an, kita tak pernah lagi dia dah meninggal. Tok Kenali adalah guru kepada beberapa orang guru saya. Dia kata Tok Kenali ni orang semua bila buat kenuri orang mesti panggil. Orang dulu-dulu memang macam tu. Kampung-kampung kenuri tu imam, Tok Guru ada dalam kampung, wajib panggil. Kira kalau kenuri Tok Guru tak main kira tak sah. Mesti kena main. Wajib bagi depa pandang guru tu besar. Dunia zaman moden orang tak pernah fikir masalah guru. Orang tak fikir masalah Tok Guru ke alim ulama ke Tok Imam ke siapa ke yang penting orang-orang soleh ni kena main rumah dia. Tak penting. Baca doa dalam rumah dia ke apa ke? Tak. Kan? Wallahualam. Tak kena buat kenduri besar-besar pun kalau nak panggil macam sahabat Nabi. Oh, rumah mereka ni semua banglo ke? Tak ada. Rumah mereka kotak kecil lah. Sila-sila bulan macam ni pun 2 biji rumah apa. Daripada Abang Rosli duduk tu dekat ni ni. Macam tu rumah Arab. Kotak-kotak macam tu kalau tuan-tuan tengok di tengah-tengah padang pasir macam tu besar-besar ni. Tu pun besar kadang-kadang ada kecil. Kecil-kecil lah. Macam mana Nabi boleh pergi duduk rumah mereka? Macam mana Nabi boleh pergi duduk? Duduklah. Mana boleh duduk dalam, mana boleh duduk luar. Tak kisah bukan kecil ke besar. Kalau tak boleh duduk ramai orang, sikit orang. Sahabat. Banyak kalau tuan-tuan mengaji dalam hadis, tuan-tuan akan berjumpa sahabat ni panggil Nabi makan. Hadis macam ni, sahabat buat makan, panggil Nabi pergi makan di rumah dia, berlambak, beratus, beribu hadis. Yang tak perlu kita senaraikan tapi memang berlambak. Terutamanya apabila mereka ni ada kesenangan. Kadang-kadang tiba-tiba mereka berniaga, mereka main musik kurma banyak, mereka pergi kutip, mereka senang, mereka bagi Nabi makan. Mereka pun ada yang senang, ada yang susah. Nanti tuan-tuan mengaji kitab Syama'il Imam Tirmizi. Yang ni pun Imam Tirmizi juga. Tapi hadis yang lain. Tuan-tuan akan berjumpa dengan hadis satu hari masa perang Khandaq. Perang yang gali parit tu. Sahabat Nabi, pakat-pakat ribu-ribu orang pakat duk gali parit. Parit bukan sekecil tuan-tuan. Dalam dia kira kalau kuda tu jatuh masuk nak lompat balik, orang pun tak boleh lompat balik. Adalah kot dalam dia tinggal dua ni macam ni. Lompat. Kalau dari sini pergi sampai situ, lompat kuda pergi pun tak lepas. Maknanya besar. Jurang dia tu dalam tu besar. Gali ribu-ribu orang. Main seorang sahabat main jumpa Nabi. Bisik. Ya Rasulullah, tengok kambing ada sekok dalam rumah saya. Ni saya ingat saya nak balik pergi sembelih apa, saya masak. Rasulullah panggil 4-5 orang, 4 lebih orang, kita makan. kita. Dia jalan bawa orang tu ya, Nabi umum. Dengar sini semua, abang kan semua orang, kawan kita ni panggil pergi rumah dia. Ni sudah ketak. Jangan apa aku nak buat duduk berajuk dulu. Dah abang kan Nabi dengan abang. Nabi pun tak ada nak zalim orang. Nabi tahu semua orang lapar, minta ke Allah bagi keberkatan. Semua orang dah makan, Nabi ikut dia. Lepas dia pergi, Nabi ikut ke belakang, abang balik pergi uli tepung, pergi masak. Nabi pergi awal sikit, Nabi kata bagi izin aku nak masuk pergi dapur. Nabi masuk, menurut riwayatnya Nabi ludah sikit masuk dalam tepung makanan tu, dan Nabi
kata dekat isteri dia, ambil tepung, toreh uli tu sudut, fikir apa, ambil masak, ambil masak, ambil masak. Okay, makanan dalam periuk ke apa ke, ambil bubur tu sudut, ketika apa, masak, makan. Maka makanlah beribu-ribu orang sampai habis dengan seekor kambing kecil dan ada beberapa kilo tepung. Mukjizat, barakah. Sahabat semua tengah buat kerja untuk Islam ni, nak lawan ni perang Khandaq, Ghazwah, peperangan besar. Tengah buat khidmat untuk keluar peluh, letih nak korek gali depan kepala semua ni. Allah tolong. Tapi kita ambil point, siapa yang bila di zaman tu dia senang sikit, panggil Nabi pergi makan, panggil Nabi pergi makan. Hari tu kita tak ada Nabi dah zaman lah ni. Nabi ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Jasad Nabi dah tak ada. Kita panggil para pewaris Nabi, tu guru, alim ulama, ada berlambak dalam dunia ni. Panggil mana-mana tu guru yang mudah, yang boleh kita ada kena pula dengan rezeki kita. Kita ingat mana-mana tu guru kita nak panggil, kita panggil. Tu guru ni tak boleh main, kita telefon tu guru lain pula. Boleh main rumah saya nak buat kenuri sikit. Saya nak buat makan-makan sikit, boleh main makan rumah saya. Makan apa masalah? Bukan suruh buat masa kita susah, buat masa kita senang. Masa kita dapat gaji, masa kita dapat bonus, masa kita senang. Raya-raya tak jemput tu guru pergi makan di rumah kita. Kita buat macam-macam kuih raya, kita panggil semua orang dalam dunia main rumah kita. Siap buat WhatsApp lagi, panggil orang semua, tapi tak jemput pun tu guru pergi makan di rumah kita. Apa salahnya hantar mesej, satu mesej, Assalamualaikum tu guru, free ke? Ada pas sekian-sekian tarikh ni saya nak buat open house sikit. Nuri panggil-panggil kuih-kuih raya, ada belem berlambak lagi. Nak panggil lah, ni cuti-cuti ni ke apa, mai. Apa salahnya? Kita punya tuntutan panggil. Dia nak main, dia tak main, tak mau main, tu belakang cerita. Sekurang-kurangnya kita dah buat tuntutan sebagai seorang anak murid. Kita boleh buat makan, kita boleh bagi manusia lain makan. Guru kita besar, lebih besar pada mak dan bapa, tapi kita tak panggil. Macam tu ke kita nak mahu dia anak murid? Mana pergi kita punya adab? Ini contoh. Tak buat juga? Tak apa, saya bagi tahu je apa yang perlu kita buat. Apa yang perlu kita buat? Buat majlis besar-besar, buat kenduri kahwin, buat apatah lagi lah kalau boleh besar-besar. Dalam senarai panggilan tu jangan terlepas tu guru alim ulama. Jangan lepas tu guru alim ulama. Jangan lepas anak-anak yatim, orang-orang susah. Nabi kata sebaik-baik makanan yang dimakan oleh orang-orang fakir miskin. Seburuk-buruk makanan yang tak dijemput orang-orang kaya, tapi tak dijemput orang fakir miskin. Kita buat kenduri, kita panggil VIP, VVIP dengan berapa kali VVVVVV. Very, very important person. Wow, orang ni semua important person. Pasal apa? Boleh main, boleh bagi kat envelope. Pasal tu dia very, very important person. Tunggu mai dia doa ke tak very lagi lah, important person. Maka sepatutnya ini yang lebih diutamakan. Tak mau panggil tu guru yang ni janggut aku tak mau. Panggil yang tak ada janggut, panggil yang tak ada janggut. Yang gelap hitam ni aku tak mau, nak panggil yang putih. Dia panggil yang putih, janji kita panggil lah. Jangan kosong kita punya majlis kenduri daripada dihadiri oleh tuan-tuan guru para alim ulama. Boleh faham? Sepatutnya ini adab. Tengok apa dibuat oleh para sahabat. Macam ni punya hadis yang ulang balik, berlambak. Bahkan di zaman Nabi ada makcik-makcik, janda-janda, orang tua-tua, ibu-ibu tunggal. Walaupun kadang-kadang tengok mereka ni terdiri daripada orang yang tak ada senang mana pun. Dan Nabi SAW di satu perangai, dia dengan orang manusia, sahabat zaman tu memang macam dia beradik. Kadang-kadang dia lalu, dia akan singgah rumah siapa-siapa, makcik mana-mana. Assalamualaikum, duduk luar rumah, ayam sekali. Dan orang tirai gila-gila kan. Walaupun minta ayam, negara Arab dia pandai. Maka depa budaya depa minum ayam sejuk ni memang berlambak. Dan saya pernah cerita dalam siri kuliah beberapa kali. Kalau sampai sekarang pun kalau tuan-tuan pergi di beberapa negara, tapi tuan-tuan tak pergi negara ni semua, Mesir, Syria, Yaman. Kita duk pergi Mekah, Madinah, kita tak nampak.
penduduk Mekah Madinah ni majoritinya bukan orang Arab. Majoritinya adalah Bangladesh, India, Pakistan. Mereka ni punya kehidupan lain. Maka kalau tuan-tuan nak tengok orang betul-betul pure Arab, Syria, Jordan, Mesir, ni apa nama, Yaman, mungkin sebahagian daripada UAE, tapi mereka ni orang kaya sikit, jadi kehidupan tu macam lain sikit lah. UAE ni, Dubai, Abu Dhabi ni, mereka kaya sikit. Jadi kurang sikit sifat ke Arab mereka. Ada Arab mereka dalam bentuk lain, tapi rumah-rumah mereka dah moden. Saya pergi tengok, oi lain. Singapura pun kalah. Dubai. Saya bisa belajar di Dubai. Di sebelah dengan Dubai, negeri dia ada 4 ke 5 negeri gabung sekali. UAE, Emirat Arab Bersatu. Salah satunya Sharjah, nama tempat dia. Sebelah dengan Dubai. Dia kena turun Dubai juga pergi Sharjah ni. Kira macam tak ada beza lah, tapi dia tahu lah mana tak mana kawasan dia. Allah, negeri dia gila-gila. Dia tak bicara, dia macam lain sikit. Maka sebab tu saya tak mau sebut dia ni. Okay, saya tak mau sebut. Nak tengok betul-betul yang ini kampung-kampung, tengok Mesir. Ada lagi kampung-kampung lambak yang susah. Yaman, masih lagi Arab pure. Syria, Jordan, Syria ada. Jordan, tuan-tuan kena tengok ke apa, dia kaya sikit tempat-tempat dia, tapi masih ada lagi kampung-kampung yang susah. Tuan-tuan tengok macam mana dia punya kehidupan. Dia di rumah, depan rumah dia mesti ada labu air. Kita panggil labu sayung tu. Labu-labu tu, labu tanah tu. Dia bakal bubuh 4-5 biji. Memang bubuh air sejuk, hari-hari bubuh. Akan ada orang lalu, ambil, minum, ambil, minum, ambil, minum. Tak payah minta izin, minum. Memang diberi sabil untuk orang ramai. Kita tak buat lalu tu lah. Kita tak buat lalu tu. Kita bubuh kat masjid pun, hotel RM1. Yalah orang menyaga lah. Kita tak bubuh tepi-tepi. Ada masjid-masjid setengah dia bubuh free. Siapa nak ambil, buah air botol. Okey, tu pulang. Ni saya nak cerita. Maka Nabi, budaya orang Arab dia suka pergi mana-mana minta ayam dahaga. Kadang-kadang takkan nak eret ayam banyak-banyak pun tak boleh. Bawa sikit habis minum. Memang kena minum banyak. Duduk negara Arab memang kena minum banyak. Sebab udara, suhu dia udara kering. Udara ni kering, tak ada air. Maka kita ni dia boleh rasa sejuk, panas pun tak tahu mana. Masih lagi jemur kain baju lambat nak kering. Di sana kain ihram yang basah lencun, pinik atas sutuh tingkat atas sekali, pergi jemur lencun, lepas tu turun, pakai baju apa semua bagi elok apa, pergi makan sikit apa kat kantin dia tu, naik atas balik, kering kontang, ambil boleh pergi lipat. Gila, setengah jam, kering terus. Nak abang udara dia kering, dia sedut semua benda yang kering, termasuk orang, manusia, dalam badan manusia ada air banyak, pergi negara Arab kena minum banyak, kalau tidak demam. Yang ada ni pergi, air tu dengan saya. Apa hari demam. Tak ada Alhamdulillah. Ambil lah. Korang minum air tak perasan kadang-kadang. Dia minum air manis ke apa ke, terlupa ke apa. Pergi lah. Minum air banyak insyaAllah. Ini saya selalu pesan kat kawan-kawan. Kita dah tengok dia punya trend. Walaupun musim sejuk, kita kata tak apa, sejuk kan, panas apa. Sejuk pun dia duk hisap ambil air. Sebab udara dia udara kering. Itu kenapa. Baik. Maka berbalik pada perbincangan yang pertama, satunya saranan untuk orang panggil pergi makan kenduri, kita pergi makan kenduri. Orang panggil, jemputan. Bila dijemput, jemput tu sunat dan galakan yang baik. Tapi menerima undangan itu adalah wajib. Tak pergi berdosa. Maka sebab tu, kalau tak boleh pergi, abang siap-siap. Oh, minta maaf, saya tak boleh pergi. Tarikh ni saya ada kerja. Kenapa? Kalau tak boleh pergi pun kita terlupa, kita minta maaf saya ada kerja, tak boleh pergi. Kita maaf. Kita pastikan. Tapi kalau orang main panggil, insyaAllah sampai, insyaAllah sampai. Tengok tak sampai. Terlupa tak apa. Kalau tak terlupa, dosa, tak pergi makan kenduri. Walaupun orang buat kenduri biasa-biasa birthday anak dia, kena pergi. Tapi kalau dia buat benda ni lain pula. Ni pula, kenduri pula banyak benda-benda haram. Maka apabila ada saja perkara yang dikira sebagai haram, cukuplah ulama kata, dalam rumah kenduri tu ada orang tak pakai tudung, mendedahkan aurat seorangnya,
maka tak wajib dah pergi makan kenduri. Bagi main bokeh, buat lilin, banyak dah buat balik lilin-lilin ni. Lama orang tengok dulu ustaz semua duk balun-balun lilin-lilin pun tak boleh. Okey dah. Tadi duk buat balik lilin-lilin semua. Kan main tu macam main bobo lilin 4-5 batang buih, duk ramai. Happy birthday to you. Orang Arab pun buat sana helwa. Orang Arab yang tak mengaji agama. Daripada menyanyi lagu tu, nyanyi lagu P. Ramlee. Allah selamatkan kamu. Teng. Okey lah. Ada tak sebut Allah selamatkan kamu? Dah nak baca aku nak buat lagu-lagu si kan? Apa? Doa. Ada doa. Ada doa. Tak ada apa kita panggil tutup guru mana mai. Tak, tolong baca doa sikit. Baca doa. Tapi itulah tuan-tuan. Ni hukum. Tapi kalau kita tak pi bila orang panggil, orang tinggal apa? Teman-teman adik-beradik. Adik-beradik. Dia panggil kita apa kat kita? Kena pula adik-beradik pula negeri tu. Negeri apa? Republic of Congo. Kat pulau mana yang tempat saya beranak dulu ni? Dulu di Zimbabwe kita tukar nama pula. Republic of Congo. Jadi geng Congo ni lah dia kata apa? Depa semua lah ni orang bagus punya. Depa pergi masjid, depa mengaji agama, depa tak main kenduri kita semua. Depa lah bagus, kita semua tak bagus. Kata pula kat kita boleh. Kita kira kononnya kita tak pi pasal depa buat benda maksiat. Masih ada sanding-sanding mah. Kita tak pi. Dia kata pula kat kita. Nanti mau dia panggil dia tak main, dia kata depa bagus, depa orang tak kata pun. Dia saja tak rasa macam tu. Nampak macam mana? Dilahirkan tempat Republic of Congo ni, diterima ya. Mulut-mulut laser macam ni. Orang tak main mesti hang buat benda haram. Lain kali hang nak buat kenduri, hang buatlah kenduri, hang jangan buatlah benda haram. Tok Kenali tadi saya cerita. Pernah dalam riwayat kata dengan Allahyarham Tok Guru saya, dia kata orang panggil Tok Kenali, tiba-tiba dalam perjalanan Tok Kenali ada orang bagi tahu depa ada buat kenduri tu Tok Guru. Tapi adalah benda-benda yang benda unsur maksiat, macam ada menyanyi sikit kot, apa kah. Jadi orang dah bagi tahu Tok Guru ni nak pergi, dia nak buat macam mana? Tengok dia punya kebijaksanaan dia. Dia buat macam mana? Dalam dia jalan, dia pergi jatuh dalam parit. Dia terjun masuk dalam parit, bagi kotor. Tok Kenali ni sifat dia suka pakai kain plekat putih dan baju telok belanga putih. Maksudnya telok belanga putih, lepas tu kain plekat putih. Dia suka pakai itu putih-putih, serban putih. Jatuh dalam parit, jadi macam mana? Habis ya, berlemuai. Lepas tu, dengan berlemuai tu, dia jalan balik. Bila orang dah tengok, dah Tok Guru pergi kenduri dah. Ni tolong pesan kat Tok Omar dah. Saya main dah ni tapi jatuh dalam parit. Tak perasan tadi ni mana kah? Jadi, tak maaf lah. Kita tinggal ikut insyaAllah. Dia pun pergi abang kat Omar kenduri. Tok Guru main dah tadi kan Omar kenduri lah. Tapi dia jatuh dalam parit, jatuh api belum mau kesian dan balik. Tak lah, rehat. Tutup borak, orang tak marah Tok Guru tak main. Tok Guru pun selesai, tak mengundang bala Tuhan daripada buat benda maksiat di Omar kenduri. Itu kebijaksanaan dia dalam tak mau pergi ke tempat yang ada maksiat. Kita pandai-pandai cara lain pula. Macam saya kata tadi ya, esok nak kenduri, malam mimpi, aku tak ada main kenduri tau ni, settle orang siap. Aku nak kena pergi, adalah kerja sikit, tak maaf. Tak dapat dielakkan. Itu saya punya cadangan. Kalau cadangan saya tak betul, itu suruh buat kan. Tapi fikirlah, nak tutup mulut. Nak tutup mulut yang jenis tak faham agama, dia kutuk pula kat kita. Pasal apa kita tak pergi kenduri dia? Mereka semua orang bagus. Bukan mesti orang bagus, tapi mesti orang buat benda haram. Aku tak boleh pergi. Dan abang kata, tuan-tuan, itulah tuntutan dalam hidup. Orang panggil, kita kena pergi makan kenduri. Tapi kadang-kadang jadi fitnah pada agama. Orang kutuk agama, kita pergi asal. Pergi asal, tak boleh duduk lama-lama, balik. Habis. Jadi tuntutan kita pergi, kita dah selesai dah. Faham tak? Jadi orang ada agama, dia faham lah. Kalau orang jenis tak faham agama, dia faham. Adik-beradik penting. Habis ya. Tak faham. Agama ada nombor 2. Apa nak kata? Okey? Zaman lah ni mana ada adik-beradik penting? Mana ada adik-beradik penting? Apa penting? Apa penting? Al-fulusi penting. Tak pergi duit sampai tak apa.
1000 lebih mah. Allah, jo, hanglah adik-adik aku dunia akhirat. Ya, adik-adik duk doa ni, ni bukan adik-adik. Ada bagi duit, yang tu lah adik-adik. Manusia hidup dengan duit, bukan hidup dengan doa dan keberkatan. Minta maaf cakap. Kena, tak kena, tapi tolong ambil faham. Dan jangan lupa, setiap kali majlis kita pastikan tuan-tuan guru, para alim ulama, guru-guru kita khususnya antara very very important person, VVIP. Mesti. Manakala tiba hidangan di hadapan Rasulullah, maka memakan ia daripadanya. Nabi kalau dia tak suka, dia tak makan. Tapi dia takkan kutuklah makanan tu. Kata Imam Nawawi, dan pada sepotong hadis ini dalil atas tuntut perkenankan jemput orang. Dan jika bukan ia kenduri kahwin sekalipun, maka tiada khilaf ulama pada memperkenankannya itu, disyarakkannya, dituntut sebagai satu tuntutan kewajipan untuk hadir. Tetapi adakah ia wajib memperkenankannya atau fardu kifayah atau sunnah? Padanya khilaf yang masyhur bagi ashab kita dan lain daripada mereka itu. Dan yang zahir hadis-hadisnya wajib. Walaupun ada juga ulama kata sunat, fardu kifayah, orang lebih kita tak payah, tapi sebenarnya pandangan yang lebih kuat adalah wajib hadir. Maka lagi akan datang keterangannya di dalam babnya insya-Allah taala, sebab ni bab semayang apa semua, bukan babnya tapi ada sepotong hadis yang menunjuk kata orang panggil Nabi Bi. Nak tengok bab kenuri? Bab lain. Yang tu nak tengok dalam jilid yang ke bawah, saya baca di Masjid Binjai, jilid apa? Jilid 8 tu. Jilid 8 lah, tengok belakang. Bab munakahat. Betul. Juzuk yang ke-8. Ni kita dah baca juzuk 2. Juzuk 8 mengenai nikah Masjid Binjai minggu ketiga Ahad. Yang tu kita duk cerita sana. Sana akan cerita walimah. Ni baru dah masuk. Bulan ni minggu ketiga. Baru dah masuk cerita kenduri kahwin menurut perspektif Islam. Macam mana cara nak buat kenduri? Macam mana cara nak buat kenduri? Macam mana cara, yang berkaitan semua. Walaupun dalam kitab tu tak panjang tapi saya bawa main daripada luar. Kitab-kitab yang lain, hukum hakam berkaitan dengan kenduri, adab-adab dia dan sebagainya. Masalah. Habis bab kenduri. Berjemaah beberapa laki-laki dan perempuan dan hadisnya. Wahai saudaraku, telah bersambung hadis di dalam masalah 231 itu begini. Kata Anas, kemudian daripada sudah Rasulullah SAW selesai daripada makannya jamuan tadi, lalu bersabda ia, bangun sekalian kamu, jom semua, habis makan dah bangun, maka kita semayang sunat berjemaah dengan kamu sekalian, laki-laki dan perempuan. Bukan waktu semayang fardu pun, semayang sunat. Tak kira semayang hajat ke, semayang apa ke, minta keberkatan dalam rumah tu. Nabi suka buat macam tu. Orang panggil Nabi buat, Nabi raih betul-betul. Orang besar hati panggil kita, maka Nabi pun besar hati, buatlah apa yang boleh dibuat pada tuan rumah tu. Mudah-mudahan turun berkat yang banyak di rumah ini dan boleh dipandang oleh perempuan akan perbuatan kita dan amalnya dengan bersama supaya menjadi pelajaran orang yang belakang hari. Manalah tahu siapa-siapa yang selama ni tak sempat tengok macam mana orang lelaki semayang, maka boleh tengok orang lelaki semayang dan sebagainya. Sebab di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu hanya untuk lelaki saja, perempuan tak main masjid. Perempuan hanya keluar sekali-sekala sahaja. Semayang raya. Hari lain 5 waktu orang perempuan tak main masjid. Masjid Nabawi hanya untuk lelaki sahaja. Faham tak? Perempuan tak main, hanya semayang raya setahun sekali, 2 kali. Semayang tu pun bukan main kat masjid, semayang di padang. Semayang di padang. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan pergi Madinatul Munawwarah, tuan-tuan akan tengok macam banyak masjid. Dia berubah nama. Masjid ni Masjid Abu Bakar, masjid ni nama Masjid Umar, masjid ni nama Masjid Osman, masjid ni nama Masjid Ali, masjid ni nama Masjid Ghamamah, masjid ni nama Masjid Bilal, masjid ni dia berubah nama sahabat. Bila cek balik sejarah, rupanya tempat-tempat tu tempat Nabi pernah semayang.
Oh, sini dulu Nabi pernah semayang. Ketika Nabi semayang, awan mai melindungi kawasan ini jadi redup, maka nama dia Masjid Ghamamah. Ada fakta sejarah sahih, maka dia bina satu masjid. Dekat-dekat ni masjid, sebelah tu masjid, tu kemah tu masjid. Apa dia masjid dekat-dekat? Cek balik tempat sahih Nabi pernah pijak kawasan tu, bina masjid. Tempat sahih Nabi pernah pitang tu, bina masjid. Maka berlambak depa abadikan macam heritage macam tu lah. Depa abadikan supaya tempat tu dibina masjid. Kalau tempat tu tak berapa 100%, tapi ada fakta kata Nabi pernah pergi di situ, maka depa akan ambil pagar, bor pagar, habaq kata apa-apa masuk benda, depa akan buat contoh macam baru ni kita pergi yang tempat, saya tengok mana yang saya bawa, mesti ikut saya pergi yang masjid Gunung Uhud. Orang tak saya pergi takkan hampir yang last tu saya tak bawa pergi. Uhud ni bukit pemanah sini. Masuk kot celah bangunan tu, pergi belakang ada gunung tempat Nabi panjat. Saya pergi tu. Belakang tu mula Nabi bila sahabat heret Nabi pergi, Nabi luka. Nabi hampir wafat dalam peperangan Uhud. Yang bukit pemanah tu 70 orang turun, akhirnya kalah. Khalid bin Walid jadi pemimpin Quraisy masa tu. Kalau tuan-tuan ingat sejarah dia. Lalu mereka usung Nabi pergi situ. Siti Fatimah lari pergi ambil ayak. Saya bawa kawan-kawan baru ni semua pergi tang mana ayak. Daripada zaman Nabi sampai sekarang ayak tu tak pernah kering. Tak besar pun. 2-3 kali meja ni punya ni. Tapi ayak tu dah lain-lain lah. Bila main musim hujan turun main ayak lain. Tapi ayak tu dikatakan tak pernah kering daripada dulu sampai lah ni. Bestnya tiap-tiap tahun saya pergi, Covid 3 tahun tak pergi, bila pergi ayak tu dua ada. Nabi tak pernah pergi situ, Wallahualam. Tapi Sayyidatuna Fatimah anak Nabi ambil ayak kat situ, pergi cuci luka Nabi. Dikatakan masa sebelum ni saya pergi beberapa tahun sebelum Covid, tempat tu dia tak bawa pagar lagi, dia tak pacak apa-apa lagi. Ni happy baru ni, bulan 1 baru ni, semua dah bawa pagar dah tak boleh masuk dah kat masjid tu. Masjid apa kena nama lagi dia buat itu masjid apa kan, biar dia tak bina lagi, baru dia bawa pagar, dia bawa batu sikit. Lepas tu kawasan yang kami hidup pergi lalu tu dia dah mula nak tutup dah. Dia nak buat sesuatu. Saya tak tahu tahun depan kalau pergi boleh pergi tak tempat tu. Tapi daripada mula pacak besi-besi apa dinding-dinding tu, dia boleh tulis lah macam-macam apa semua. Depa punya heritage, depa dok main nak tutup dah kawasan tu sebab depa nak mungkin nak bina masjid ke, nak bina apa-apa. Depa dah mula dapat dia punya fakta sejarah dia. Mula-mula yang bawa saya pergi situ ada seorang anak murid saya, budak Teluk Kumbak. Dulu dia mengaji kolej kitab. Lah ni dia buat PhD di Universiti Madinah. Dah habis dia baru tamat Universiti Madinah. Di masa saya pergi 1 tahun tu, bila pergi halo dia, Ustaz Luqman nama dia. Dia kata, Ustaz, main saya nak bawa Ustaz pergi satu tempat kami. Pelajar-pelajar kami duduk sini lama, orang sini duduk cerita, main saya bawa pergi satu tempat. Pergi tempat tu. Sampai hari ni saya bawa jemaah pergi. Nak jalan kaki sikit, yang mana tak larat, duduk yang mana larat. Alhamdulillah sampai tempat-tempat sejarah yang boleh kita perkenalkan. Maka itulah sebab itu di bumi Madinah ni ada banyak masjid kecil-kecil. Apakala didengar oleh Anas akan sabda Nabi SAW yang demikian, kata Imam Tirmizi, kata Anas radhiyallahu anhu, maka bangun aku pergi kepada satu tikar daun tamar yang sudah buruk bagi kami. Maksudnya menurut pandangan mereka benda tu buruk lah, tikar, tapi tikar lah. Sesungguhnya telah hitam ia daripada panjang masa dipakai itu tikar. Menyapunya, membuang sampah-sampah dan debu-debu. Sapu-sapu sikit, kibai-kibai sikit, nak semayang nanti itu. Maka tikar itu sebagai dikatakan tadi ialah tikar daun tamar. Maka adat tikar daun tamar itu keras ia. Tak macam daun mengkuang lah. Boleh tak? Lembut. Yang ni kasar. Sekiranya seorang berhajat kepada lembutnya, pastilah dipercik air atasnya. Dengan kerana itu berkata Anas, maka aku percik akan dia dengan air supaya lembut ia. Percik air sikit, lepas itu lap. Nabi nak semayang. Inilah takwil Qadi Ismail Al-Maliki dan lainnya. Dan kata Qadi Iyad rahimahullah, bermula yang lebih zahirnya percik itu kerana syakkan najisnya. Tak apalah. Tapi yang penting dia bawa tikar satu, terus semayang.
Kata Nawawi, dan ini atas mazhabnya, dan bahawasanya najis yang disyakkan itu suci ia dengan percit air dan tiada berhajat kepada basuh. Dan bermula mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur bahawasanya suci ia tiada hasil ia melainkan dengan basuh. Takkan percit air mana boleh bersih? Ni ulama dah bahas pasal apa dalam hadis tu kata Anas pergi percit ayam dekat tikar tu. Dia kata kerana kotor. Dia jawab balik Imam Nawawi kata tak, percik itu lebih pada menyokong pandangan yang pertama kerana nak bagi lembut tikar, bukan kerana najis. Kalau najis dekat percik tak boleh bersih, tak suci, kena ambil jurui ayam basuh semua, mana boleh buat gitu. Ini dia baru bahas sikit Dan bermula mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur bahawasanya suci itu tiada hasil ia melainkan dengan basuh. Maka yang mukhtarnya, yang terpilihnya adalah takwil yang pertama, seperti takwil Qadi Ismail Al-Maliki, iaitulah Anas pi percik kerana nak bagi tikar tu lembut. Kesian dekat Nabi, saat lagi duduk semayang pula ada tikar yang gasak-gasak. Dia berfikir nak jaga Nabi walaupun dia bersusah. Manakala sesudah bersapu dan berpercik tikar itu dilihat oleh Nabi, maka ia pun datanglah kepada tikar itu. Dia pun dah ambil sapu rumah, dah sedia dah, Nabi pun main. Maka berdirilah Nabi atasnya. Maka berdirilah atasnya Rasulullah SAW. Dan kami, beberapa orang pun ada sertanya daripada belakangnya. Dan berdiri sebaris satu saf, aku dan anak yatim namanya Dumairah bin Sa'ad Al-Humairi di belakang Rasulullah. Lelaki diri di belakang Nabi. Dan satu orang perempuan tua, satu orang tua perempuan, dan iaitu ibuku, namanya panggilnya orang Ummu Sulaim. Berdiri ia di belakang kami, seorang dirinya jadi makmum. Bila telah berdiri semua orang, maka Nabi pun mula semayang. Alah, nampak sangat rumah ni kenduri ni kira kecil-kecil ni. Ada 3, 4, 5 orang kot dalam rumah ni. Tak banyak. Betul-betul kita nampak dalam hadis ni bahawa tuan rumah ni, apa tadi nama dia? Mulaikah. Dia memang nak meraih Nabi untuk main ke rumah dia. Dan mana dia? Maka sembahyanglah ia serta kami 2 rakaat, 1 salam. Habis selesai sembahyang, kemudian daripada sudah sembahyang itu dan selesai ia berdoa, daripada doanya atas isi rumah. Dan ditentukannya berdoa ke atas aku, Anas, dengan banyak harta dan anak. Banyak harta, banyak anak dan panjang umur. Maka lalu dia pun kembali. Anas kan jadi orang tengah. Anas kan baik dengan Nabi, khadam Nabi. Maka dia lah recommend Nabi untuk pergi makan rumah tok perempuan dia. Maka Nabi doa untuk Anas, biar Anas umur panjang. Nabi wafat, Anas hidup lebih 80 tahun. Masa dia mati tu umur dia 100 lebih. Rasulullah wafat umur Anas 20 tahun. Nabi mai di Madinah umur Anas 10 tahun. Dia khidmat jadi khadam Nabi 10 tahun. Nabi wafat umur dia cukup-cukup cun-cun 20 tahun. Ketika Anas wafat, umur dia 100 tahun lebih. 101 ke 100 apa, ulama 80 tahun lebih dia hidup. Nabi hidup, Nabi doa dia umur panjang. Sebab masa dia duduk kerja dengan Nabi, khidmat, Nabi tak dapat bayar kat dia apa-apa. Tapi Nabi doa keberkatan hidup dia, umur dia panjang, rezeki dia Allah kaya, orang main tabur kat dia rezeki lepas Rasulullah wafat. Dan dikatakan anak dan cucu 2 level saja melebihi 100 orang. Dia tak ada abang bapa orang, Allahu alam, mungkin boleh cari lagi. Okay, dalam fakta sejarah lagi yang saya terlepas pandang. Tapi level anak dia dan level cucu baru 2 lapis lebih pada 100 orang. Kita dah tengok raya-raya duduk tengah gambar ramai-ramai anak beranak ni. Yang nampak yang sampai ada 7-80 orang pun level cicit dengan piut sekali main bawah. Yang tu kira umur panjang. Yang tu jenis tok umur 15 kahwin. Lepas tu mati pula umur 90. 100. Yang tu boleh dapat lah. Anak, cucu, cicit, piut, pupang ada di bawah. Berlambak-lambak. Tu dia 70 orang, 80 orang. Kan? Mana ada kita anak paling ramai pun 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang paling ramai. Tak, zaman kita lagi kan nak kena catu sikit. Anak kan biar ramai. Nak belah, nak pergi sekolah, nak kena bayar. Orang dah fikir macam-macam. Jadi anak tak ramai.
Kita pun bagus ke orang Islam, anak ramai ke, mai orang bukan Islam lagi. Betul tak? Cina Hindu pun nak 2 1. Sila-sila kahwin tak mau anak. Kata Abu Isa, bermula hadis Anas ini ialah hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada babul mar'ah wahdaha takunu saffan, bab perempuan keseorangan dalam saf, dan dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya babu jawazin nafilah, bab keharusan sunat-sunat, dan telah dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i di dalam Al-Um. Hadis ni ada banyak diriwayatkan oleh para ulama dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maknanya perempuan kena duduk belakang. Jadi kalau kita duduk di rumah, suami semayang, ada anak lelaki duduk belakang suami, bukan duduk tepi ya. Kecuali tempat tu kecil, dalam rumah tu tak cukup tempat, maka anak tu duduk kanan. Dan sempit. Rumah kecil, rumah flat. Mana bunga kusyen-kusyen pun nak semayang jemaah je nak. Jadi kalau boleh duduk kanan. Tapi kalau tempat tu luas, cantik dia punya kiblat tu pun ruang panjang, suami, anak lelaki duduk di belakang, isteri duduk di belakang. Macam tu. Ikut soft. Kalau ada 2 orang, 3 orang lelaki, soft, perempuan satu soft lain belakang. Macam masjid kita, perempuan duduk di belakang. Sikit tak apa duduk sini. Kalau main musim Ramadan ramai, duduk belakang. Perempuan kena duduk di belakang. Satu masalah lagi. Masalah sembahyang berjemaah beberapa lelaki dan perempuan dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan bermula amal seperti hadis yang di dalam masalah 232 itu di sisi ahlul ilmi, kata mereka itu apabila adalah serta imam itu seorang lelaki dan seorang perempuan, nescaya berdiri lelaki itu sebelah kanan imam dan berdiri perempuan di belakang keduanya. Boleh duduk sebelah, duduk belakang boleh, duduk sebelah boleh. Kalau ramai, duduk belakang. Kalau seorang saja, boleh duduk sebelah. Dan kata setengah ulama, duduk di belakang. Perempuan, belakang pada yang makmum lelaki tadi. Dan sesungguhnya telah mengambil hujah oleh setengah daripada orang-orang, mana ulama, dengan ini hadis pada mengharuskan semayang apabila adalah lelaki itu di belakang saf seorang dirinya. Oh, kalau seorang saja takkan nak pergi duduk jauh-jauh kot, duduklah sebelah kanan. Tetapi boleh juga duduk di sebelah, boleh juga duduk di belakang. Tapi kalau ramai tak duduk sebelah, duduk di belakang. Dan jadilah seolah-olah Anas berdiri di belakang Nabi itu seorang diri pada satu saf, kerana budak yatim itu tiada terbilang, pasal dia budak kecil sangat. Maka Anas duduk di belakang. Dan kata ulama di atas ini, padahalnya perkara itu tiada ia atas faham yang berjalan mereka itu atasnya, kerana Nabi SAW mendirikan Anas serta anak yatim itu di belakangnya, maka betapalah anak yatim itu tiada terbilang. Oh, ni ulama ada bahas. Maka jikalau tiada bahawasanya Nabi SAW jadikan anak yatim semayangnya seperti orang besar, nescaya tiada didirikan dia oleh Nabi serta Anas, dan pula pasti didirikan Anas di sebelah kanannya. Maka perbuatan Nabi yang meletakkan Anas di belakang Nabi itu adalah sebagai nak mengajarkan bahawa kalau budak sekalipun, kecil sekalipun, tapi dia kecil-kecil, seorang besar, seorang kecil, kata kisah, ataupun kecil-kecil, kita ada anak 2 orang lelaki, 3 orang lelaki, lepas tu isteri kita 5 beranak dalam rumah, suami, isteri, 3 orang anak lelaki, maka suami jadi imam di depan, belakang dia 3 orang anak lelaki dia ataupun 2 orang, dan di belakang tu baru mak dia dan anak perempuan dia duduk sebelah mak. Cara susun saf. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Musa bin Anas, Musa bin Anas anak dia ramai, bahawasanya sembahyang ia serta Nabi SAW. Nabi Anas ni sembahyang serta Nabi, maka didirikannya dari sebelah kanannya. Ini mungkin di waktu-waktu lain, rupanya tak ada orang lain, Anas seorang je, maka Nabi tarik tangan dia main duduk sebelah. Dan pada hadis ini, hadis dalam masalah 232 itu menunjukkan ia atas bahawasanya semayang Nabi itu akan semayang sunat
yang menghendaki ia memasukkan berkat atas mereka itu. Nak cerita dalam hadis ni, Nabi pi rumah orang tu, Nabi pi semayang, itu adalah semayang sunat. Mak Nabi, dia semayang berjemaah 5 waktu, dia akan pergi cari tempat ramai, Masjidun Nabawi ke, ataupun mana-mana tempat masjid yang orang ramai. Dia takkan untuk tinggal waktu jemaah, pergi semayang di rumah orang tu, lepas itu semayang di rumah orang, ada. Nabi dia akan utamakan yang lebih ramai. Semayang berjemaah pada semayang sunat, apa hukumnya? Masalah terakhir yang lagi kita simpan bulan depan. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, kemudian daripada ia mendatangkan hadis di dalam masalah 232 dan hadis dalam masalah 226 tadi dan lainnya, katanya, maka barang yang telah aku beri hikayat daripada segala hadis ini menunjukkan bahawasanya berjemaah pada semayang sunat siang dan malamnya itu hukum dia harus. Semayang hajat nak buat jemaah, boleh? Nabi buat. Nabi buat semayang sunat, walaupun tak tahu Nabi semayang apa. Tapi yang boleh kita faham, boleh jadi Nabi semayang hajat ataupun semayang sunat mutlak 2 rakaat, tapi niat untuk Allah turunkan berkat rumah tu, maka kira semayang hajat dah tu. Sebab tu ulama kategorikan semayang hajat termasuk dalam kategori semayang sunat mutlak. Dah? Berarti bolehlah nak buat semayang jemaah untuk semayang sunat. Walaupun setengah-setengah keadaan, kalau kita tengok ada setengah-setengah orang buat semayang sendiri-sendiri, buat majlis qiyamul lail, lepas tu panggil orang mai, kita buat semayang sendiri-sendiri. Semayang sendiri-sendiri kadang-kadang macam rugi. Kenapa tak boleh buat semayang jemaah? Dan Nabi tak pernah pun buat qiyamul lail, panggil ramai-ramai orang. Ada Nabi pernah buat dengan sahabat. Cukup Nabi ada hadis kata Nabi semayang tengah malam, dan ada sahabat walaupun seorang yang ikut menunjuk kata harus untuk semayang malam berjemaah. Tapi kalau setiap kali hadis Nabi semayang malam, Nabi kata sahabat yang mai, dah tak boleh, hang semayang masing-masing, aku semayang masing-masing, maka baru ada dalil yang kata tak boleh. Selagi tidak ada dalil yang kata salah semayang sunat berjemaah, maka hukum dia adalah harus semayang sunat apapun kita buat sebagai semayang sunat berjemaah. Boleh. Jadi kalau nak buat qiyamul lail malam, panggil orang mai, kita semayang hajat, taubat, tasbih, witir, apa lagi, tahajud, buat jemaah, boleh? Silakan. Tidak ada larangan. Walaupun tidak ada galakan, tapi tidak ada larangan. Hukum dia adalah harus. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung dengan masalah yang ke-235, tanda sikit pada muka surat 214 bawah tu, masalah pendirian imam dan makmum pada sembahyang jemaah. Bila sembahyang jemaah, makmum nak berdiri kat mana? Imam nak berdiri kat mana? Kalau sambung macam habis-habis tu lagi panjang tak sempat. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.